ini. Okey, apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu? Okey, kita akan buat sedikit sepintas lalu berkaitan dengan bab yang 10 iaitu bab sumber hutan. Okey, dan sumber hutan ini kita tahu okey adalah sumber semula jadi yang dikatakan adalah sumber yang boleh diperbaharui. Okey, diperbaharui dan kalau kita lihat pada minggu-minggu lalu kita telah membincangkan tentang sumber hutan, tentang flora dan faunanya, dan kita lihat di Malaysia ni tentang iklim khatulistiwa yang menyebabkan sumber hutan kita begitu banyak. Hampir 56%, 56% daripada keluasan Malaysia ni, 56%-nya maknanya separuhnya masih lagi hutan. Masih lagi hutan ya. Itu hebatnya Malaysia. Dan kita telah lihat tentang kepentingan pengurusan sumber. Kenapa mesti diuruskan sumber-sumber hutan ini? Kerana supaya nak menjaga keseimbangan ekosistem. Itu satu. Yang kedua, untuk keperluan masyarakat setempat supaya masyarakat setempat tu sentiasa ada sumber yang tidak habis daripada hutan. Sebab masyarakat setempat ni biasanya memerlukan rotan, gaharu dan buah-buahan yang terdapat dalam hutan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita telah pelajari tentang kepentingan nak uruskan sumber hutan ni kerana nak kita kata sebagai pelancongan, iaitu untuk pelancongan bagi menikmati keindahan alam semula jadi. Begitu juga yang keempat, iaitu untuk membekalkan sumber bahan mentah seperti rotan, kayu keras, daun mengkuang dan juga batang nibung, daun nipah. Jadi ini sumber bahan mentah. Jadi baru-baru ini kita telah lihat sampai sini sahaja. Dan hari ini kita nak menyambung kepada 10.3 iaitu usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Bermakna di sini ada dua usaha iaitu berkaitan usaha memelihara dan juga memulihara. Take note benda ni iaitu usaha tentang berkaitan dengan memelihara dan juga memulihara sumber hutan. So kenapa perlu dibuat kedua-duanya? Untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan. Kerana sumber hutan merupakan khazanah alam yang amat bernilai kepada manusia dan alam sekitar. Maknanya di sini kita kena pelihara dan pulihara untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan. Supaya kita nak kontrol kegiatan penerokaan hutan. Penerokaan hutan ni memang kena buat. Mau tak mau kita kena teroka juga. Kita kena teroka untuk apa? Untuk buat kawasan pertanian, untuk buat kawasan penempatan, untuk mendapatkan untuk kegiatan perindustrian. Memang kita kena teroka, tapi kita kena kawal. Kena teroka tapi kita kena kawal. Supaya apa? Jangan berlebih. Jangan berlebih dan pula jangan terkurang sehingga kan tidak boleh langsung diteroka. Tak boleh. Macam kamu kan. Memanglah. Kita kata terang macam kamu Cuba bayangkan macam kamu tidak dibenarkan untuk keluar, betul? Kamu kena kurung di rumah aja, tak boleh keluar sebab COVID apa semua kan. Tapi adakah langsung tak boleh keluar? Langsung tak boleh keluar? Keluar juga kan. At least keluar pergi ke buang sampah ke, pergi kedai kat bawah ke, ataupun naik kereta dengan mak kamu atau ayah kamu berjalan-jalan dalam kereta ke, main di luar ke kan. So itu dia takkan kurung kamu. Mak bapak kamu takkan kurung kamu totally sebab nanti kamu stres. Jadi kena benarkan kamu keluar. Tapi dengan kawalan, maknanya kena berhati-hati. Nak keluar tu main dengan siapa, kena pakai face mask. Maknanya ada kawalan. Dia tak boleh kurung kamu terus, tak boleh. Nanti kamu stres. Macam tu juga hutan. Dia tak boleh langsung, tak boleh teroka, tak boleh. Tapi kena ada kawalan. Nak diteroka habisan, macam kamu, nak dibenarkan kamu main, lantak kau apa semua. Tak boleh juga. Takut nanti kamu diserang oleh COVID pula. Nampak tak? Jadi kena tahu kawalan dia.
Okey. Baik, so itu usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. So kalau kita lihat di sini, usaha pemeliharaan, apa itu pemeliharaan? Iaitu adalah usaha-usaha untuk melindungi, kemudian merancang dan juga mengurus sumber hutan ni agar tidak musnah. Maknanya melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya macam mana? Iaitu mewartakan hutan simpan dan juga taman negara. Mewartakan. Okey. Baik, siapa yang tahu apa maksud perkataan mewartakan? Anyone here? So, okeylah. Kalau mungkin tak apa tahu, siapa yang tak tahu? Siapa yang tak tahu apa maksud mewartakan? Okey. So, okey, tak apa, tak apa. Maisara kata tak tahu. Amjad kata menggubal, no. Adam kata tak tahu. Okey, baik. Bagus, bagus. Kalau tak tahu cakap ya. Baik, mewartakan ni, take note Okey, take note benda ni supaya kamu ingat. Mewartakan ini sebenarnya bermaksud, mewartakan ini sebenarnya bermaksud okey, mengisytiharkan. Nampak tak? Itu maksud perkataan dia. Mewartakan ni maksudnya mengisytiharkan. Isytiharkan. Ya, menyampaikan, warta, memberitahu, mengabarkan. Ya, mengabarkan tu maknanya mengisytiharkan lah. So selama ni maksudnya apa tahu? Kalau ada hutan-hutan yang sebenarnya di Malaysia ini yang tak tahu ini ada hutan ni. Kita boleh ambil kayu balak ni, kita boleh ambil kayu balak. Kemudian datang pegawai-pegawai perhutanan. Diukur berapa kawasan ini, apa yang ada dalam hutan tu semua kan. Okey, kemudian dia maklumkan. Dalam surat khabar, dalam TV, dalam radio, dia bagi tahu, okey, kawasan-kawasan hutan di kawasan ini, okey, dia maklumkan kawasan hutan ini telah diisytiharkan, telah diwartakan sebagai hutan simpan. So bila diwartakan sebagai hutan simpan, anda tidak boleh lagi masuk dalam hutan tu. Anda tidak boleh lagi ambil kayu, pergi memburu binatang dalam hutan tu, pergi ambil, tak boleh. Itu tujuan mewartakan. Maknanya mengisytiharkan kawasan itu sebagai hutan simpan atau taman negara. Jadi bila dah isytiharkan tu, siapa-siapa yang bawa keluar kayu balak, yang memburu binatang dalam tu, boleh ditangkap dan dikenakan hukuman penjara. Ya, memang boleh. Itu tujuan mewartakan. Nampak tak? Tujuan dia untuk apa? Untuk pelihara hutan. Jadi boleh faham Itu tujuan mewartakan. Daripada hutan yang tak ada apa-apa status menjadi hutan simpan ataupun taman negara. Baik. Itu pemeliharaan hutan. Okay. Baik, yang kedua iaitu pemuliharaan. Okey, pemuliharaan ini adalah usaha-usaha membaik pulih. Ya, membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Okey, maknanya pemuliharaan iaitu membaik pulih ya sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan yang sebenarnya. Contohnya penghutanan semula dan juga penubuhan ladang hutan. Jadi ini satu cara lagi. Maknanya katakanlah ada kawasan hutan tu yang telah ditebang kan, dah sampai bersih. Dibuat bercucuk tanam apa semua kan. Kemudian berlakulah tanah runtuh apa semua kan. Jadi kerajaan kata okey, tanah ini kita perlu pemuliharaan. Maknanya pemuliharaan tu bermaksud apa cikgu? Pemuliharaan itu sebenarnya bermaksud pulihkan dulu, maknanya baiki, kemudian okey kita akan pelihara. Pulih dan pelihara, sebab itu dia pemuliharaan. Pulihkan dulu, baik pulih dia, baiki dia dulu.
Jadi contohnya apa? Kawasan yang dah kena tebang. Okey, tanam semula pokok-pokok hutan supaya dia jadi hutan balik. Itu penghutanan semula. Tanam pokok balik untuk jadi hutan semula. Dan juga tumbuhkan ladang-ladang hutan. Ladang-ladang yang ladang tu maknanya tanam pokok hutan yang banyak-banyak supaya dia jadi hutan balik. Itu ladang hutan. Okey. Boleh faham pemeliharaan dan pemuliharaan boleh faham Okey, tak ada masalah Bagus. Okey. Terbaik. Baik. Jadi, alright. So kita lihat di sini antara kita kata usaha pemeliharaan dan pemuliharaan ini adalah seperti tapak Ramsar, pembangunan lestari, geopark dan juga taman negara. Apa tu cikgu? Okey, kita nak bincangkan dia satu persatu selepas ini. Okey. So kita mulakan dengan tapak Ramsar. Tapak Ramsar. So apa tu tapak Ramsar? Okey, baik. Ramsar. Kalau kita lihat di sini, Ramsar ni ialah senarai tanah lembap. Senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Maknanya senarai tanah-tanah yang lembap yang perlu dijaga. Dan tanah lembap, kenapa tanah lembap? Tanah lembap ni bermaksud tanah yang berair, bukan tanah kering. Tanah yang lembap yang berair perlu dipelihara. Dan kalau kita lihat, apakah peranan tapak Ramsar ni? Supaya dapat menjaga tanah lembap, khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Kalau tanah lembap ini maksudnya contohnya adalah hutan paya bakau. Kamu tahu kan hutan paya bakau, iaitu hutan-hutan yang terdapat di kawasan paya di tepi-tepi laut. Tepi-tepi laut itu hutan paya bakau. Dan kalau kita lihat, dia melakukan kedua-dua, pemeliharaan dan pemuliharaan. Di mana pemeliharaan, contohnya kalau kita lihat tapak Ramsar dijadikan sebagai kawasan eko-pelancongan di Malaysia. Seperti kawasan-kawasan yang terdapat di Kuala Selangor ada tapak yang klip-klip. Kawasan klip-klip itu sebenarnya adalah tapak Ramsar di mana dia ada hutan paya bakau dan itu dia dijaga supaya apa? Sebagai satu eko-pelancongan. Maknanya pelancongan untuk menikmati keindahan alam. So tapak Ramsar itu dijaga. Kemudian keindahan alam semula jadi dan landscape ataupun bentuk muka bumi indah flora dan fauna ini menjadi daya tarikan kepada pelancong. Dan tapak Ramsar dipelihara sebagai salah satu destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Itu pemeliharaan. Manakala untuk pemuliharaan pula, iaitu memelihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara kita. Dan Jabatan Perhutanan Jabatan Perhutanan berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau, kemudian terutamanya bagi industri kayu arang untuk keseimbangan ekosistem. Kamu pernah guna kayu arang kan? Untuk buat barbecue. Untuk buat barbecue, kena pakai kayu arang tau. Arang, warna hitam tu. Dia bentuk kayu kan. Jadi bila nak buat barbecue ke, nak buat kamu buat family day bakar-bakar ke kan, dia akan pakai kayu arang tu sebab kayu arang itu akan mudah terbakar dan dia panjang. Masa pembakaran dia panjang. Jadi lagi lama Jadi bila itu menyebabkan kamu perlukan kayu arang. Dan kayu arang tu sebenarnya dibuat daripada pokok bakau. Pokok bakau akan ditebang dan dibakar dalam suhu yang tinggi dan dalam beberapa hari.
dia akan menjadi kayu arang. Jadi itu maknanya Jabatan Perhutanan perlu kawal, iaitu boleh ambil kayu bakau tu, tapi tak boleh banyak-banyak, kena kontrol. Contoh tapak Ramsar di Malaysia ialah Tasik Bera di Pahang, Pulau Kukup, Tanjung Piai dan juga Sungai Pulai di Johor, Kuching Wetlands National Park di Sarawak dan juga Lower Kinabatangan Segama Wetlands di mana? Di Sabah. Ini antara kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai tapak Ramsar, iaitu tanah lembap, kawasan-kawasan yang tanah lembap. Baik, siapa kat sini pernah pergi Tasik Bera ke, ataupun Tanjung Piai ke? Anyone here? Pernah tak pergi? Tasik Bera ataupun Tanjung Piai. Anyone here? Okay, tak pernah pergi lagi. Okay. So ada yang kata tak pernah cikgu. Okay, sadly no. Alamak, yelah. Ui, best tu. Best. Tapi dia banyak nyamuk lah. Kawasan tu banyak nyamuk banyak nyamuk. Maklumlah kan, di kawasan berair. Okey, tak apa. Kalau begitu, cikgu bawa kamu pergi ke Tasik Bera dah. Kita pergi Tasik Bera. Okay, so kita akan fly untuk pergi ke Tasik Bera. Okay, ramai yang tak tahu. Okay, kita akan fly pergi ke Tasik Bera. Okay. Okay, Tasik Bera. So kita akan pergi sekarang. Okay, Bera Lake. Okay, baik. Tasik Bera terletak di negeri Pahang. Baik. Okay, so ini di kawasan Tasik Bera di Pahang, Bera Lake ya. Okay, ini di tepi sungai dia. Dan di manakah Tasik Bera yang sebenar? Ni kawasan sungai ni. Okay, Tasik Bera dia kalau kita lihat, okay, di manakah Tasik Bera? Okay, baik. Okay, Tasik Bera di Jerantut. Okay, Tasik Bera. Okay, ada di Pahang, betul ada di Pahang. Tasik Bera. Indrian. Okay, di manakah kawasan dia sebenarnya? Okay, ini dia Tasik Bera. Okay. Ini dia Tasik Bera. Okay, kalau kamu nampak dia memang kawasan yang penuh dengan air kat situ. Okay, dia memang tasik. Okay, dia memang tasik. Tapi ini tasik semula jadi ya. Tasik semula jadi yang terletak jauh di tengah-tengah hutan. Mana ada jalan raya? Kan. Dan nak sampai tu memang payah, kena naik bot. Nak turun tak? Nak turun tak? Nak turun tak tengok kat situ? Boleh eh? Okey, jom kita turun, kita tengok apa yang ada di situ. Okey, jom kita turun. Kita tengok apa yang ada di situ. Okey, so kita akan lihat Tasik Bera. Inilah dia. Inilah dia Tasik Bera. Okey, yang dikatakan sebagai tanah lembap. Yang kita belajar tadi kan tanah lembap kan. Salah satu tanah lembap tu ialah Tasik Bera. Ini bertakung je air dia. Air dia memang bertakung. Dia tak bergerak. Air dia tak bergerak ya. Lihat kawasan dia. Okey. Dia macam nampak macam cetek tapi sebenarnya dalam. Jangan main-main ni. Nampak macam cetek tapi sebenarnya dia dalam. Okey, dan bawah tu dia berlumpur. Berlumpur. Kamu lihat berlumpur. Dan ini banyak ikan, confirm banyak ikan. Confirm banyak ikan. Gerak sikit. Okey. Ini kawasan dia. Okey.
Memang inilah kawasan dia, memang cantik. Ha, boleh mancing? Boleh, memang boleh. Mancing memang boleh. Ha, ikan besar-besar kau. Ikan besar budak. Ikan besar budak pun ada. Ikan besar budak pun ada. Kan. Terutama sekali ikan jenis ikan toman semua ni memang ada. Serius lah. Betul, serius. Betul. Betul. Ikan besar-besar budak pun ada. Betul, memang betul. Jadi terutama sekali jenis ikan yang dipanggil ikan toman. Ikan toman tu memang betul. Besar-besar dekat sini. So, ini antara kita kata kawasan tanah yang diwartakan sebagai taman negara. But seriously, orang datang sini untuk semata-mata untuk memancing lah. Kebanyakannya memancing. Tapi kalau untuk pergi saja-saja, tak, memang dia orang tak berani. Biasanya orang mancing kat sini datang pada waktu siang. Sebelum maghrib, dia orang balik. Okay. Kerana apa? Kerana takut nanti mereka akan ditemani oleh yang tidak berkenaan lah. Takut ditemani oleh yang tidak berkenaan. Ya, serius. Banyak kisah kat sini lah. Sini memang banyak kisah. Orang-orang yang memancing kat sini, dia orang banyak kisah, banyak cerita lah berkaitan dengan Tasik Bera ni. Tasik Bera okay. Kawasan Tasik Bera. Air dia tenang. Air dia tenang macam. Dia tak ada berombak apa semua sebab dia tasik. Dia tasik. Tapi memang tidak disyorkan lah. Tidak disyorkan untuk bermalam juga kat sini pun semua tak disyorkan. Ingat sebutan dia Tasik Bera. Jangan eja dalam bentuk bahasa baku ya, bahaya. Okey, baik. Satu lagi kita nak lihat iaitu Tanjung Piai. Okey, Tanjung Piai. So kita nak lihat Tanjung Piai. Okey, satu lagi kawasan yang kita katakan kawasan hutan. Tanjung Piai ini adalah di hujung. Okey, hujung Malaysia. Tanjung Piai ini di hujung Malaysia. Betul-betul di hujung. Orang kata inilah dia. Okey, iaitu di hujung benua Asia. Manakah penghujung benua Asia? Inilah dia. Okey, iaitu Tanjung Piai. Okey, nampak tak? So Tanjung Piai di sini kenapa dipanggil hujung kalau kamu perhatikan? Okey, nampak Okey, nampak tak? Okey, cikgu zoom out. Okey, nampak tak? So di Malaysia Tanjung Piai inilah adalah Tanjung Piai ini adalah di hujung sekali. Di hujung sekali. Di hujung sekali. Taman Negara Tanjung Piai. Okay. Boleh buat marathon dari Johor ke Perlis. Boleh. Boleh. Kalau berani kan. Jauh tu dia. Jauh. Dan ada tak tempat untuk kita turun? Ya, ada. Seorang pun tak lepas. Okey. So kalau kita lihat sini banyak kawasan pokok-pokok di sini banyak kawasan pokok-pokok. So kita akan turun ke dalam untuk kita lihat kawasan ini, hutan simpan Tanjung Piai ini. Okay. So apa yang ada di sini? Okey, wow. Inilah hutan dia. Okey, inilah dia hutan paya bakau. Okay. Di mana kalau kamu lihat pokok-pokok dia pun ini adalah pokok bakau. Ini adalah pokok bakau. Okay. Pokok bakau di sini dan kalau kita berjalan ke depan lagi, okay. Okay, so kita berjalan ke depan lagi. Okay, baik. Kamu akan lihat, okay. Nampak tak? Bawah tu paya. Okay, bawah tu paya dan kalau kamu lihat ada pokok-pokok yang mencacak-cacak tu, okay, itu adalah pokok bakau. Pokok bakau ni penting. Untuk apa? Untuk buat cerucuk, untuk buat arang kayu arang tu nampak? Dan kalau pokok bakau, kalau kamu lihat dia ada banyak akar-akar macam tu ya, akar-akar yang menjangkang kat situ. Itu dipanggil pokok bakau. Ada budak, memang ada budak.
Dia jalan-jalan dengan budak ni. Dia jalan-jalan dengan anak-anak dia ni. Okay. So kalau kita jalan lagi, okay, kita nampak dekat depan lagi ni ada apa? Okay. Uish, dia siap sediakan sediakan laluan untuk para pengunjung untuk berjalan. Okay. So okay. Ini pun kawasan-kawasan yang kita kata sebagai tak ada nyamuk ke kat situ? Ada nyamuk, banyak nyamuk. Serius banyak nyamuk. Kan? Serius banyak nyamuk lah. Okay, so kalau kita lihat plot lokan. Ini untuk apa? Untuk dia tengok berkaitan dengan pokok bakau lah. Pokok bakau. So pokok-pokok bakau ni, okay, kawasan ini biasanya apabila dia air pasang, kawasan ini pun di bawah dia tenggelam. Kawasan tu tenggelam. Sebab air laut naik. Bila air laut naik, memang dia akan tenggelam di bawah tu. Okay. Jadi ini adalah di kawasan pokok bakau. Okay. So itu dalam hutan dia. Okay. Itu dalam hutan dia, dan kalau kita keluar daripada situ, okay, so kita boleh nampak kawasan tepi pantai dia begini ya. Okay, kita boleh turun jap untuk kita tengok kawasan di tepi pantai dia. Nampak tak? Nampak tak? Okay, so ini kawasan tepi pantai dia. So air laut itu akan sampai ke hutan paya bakau tu. Jadi air laut pun dah sampai ke sini, dan ini kawasan paya bakau dia. Okay. So ini tempat daripada tadi lah. Ramai orang yang lalu ni. Okay. Kalau kita lihat kat sini, ini bermakna ini bukti. Okay. Nampak tak? Pokok-pokok paya bakau ini dia akan tenggelam. Okay. Dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam, dan juga kalau kita lihat pokok-pokok bakau ni akar dia akan ditenggelami oleh air laut. Ini hutan paya bakau. Cantik hutan paya bakau. So ini di Tanjung Piai. Ini adalah sebahagian daripada hutan simpan. Walaupun nampak macam kecil, tapi inilah hutan simpan Tanjung Piai. Dia menjadi antara salah satu tempat untuk diwartakan sebagai tapak Ramsar. Ingat tapak Ramsar. Okey. Baik, kita dah jauh berjalan. Kita telah lihat tapak Ramsar iaitu Tasik Bera dan juga Tanjung Piai. Okay, Tanjung Piai. Okey. Nyamuk Aedes penyakit bahaya. Memanglah Devian dan nyamuk Aedes penyakit bahaya. Tapi nyamuk Aedes biasanya banyak di bandar. Di kawasan hutan tu tak ada. Dia nyamuk yang biasa-biasa je dalam hutan ni. Tapi digigit sakit lah. Okey. Baik. Kita sambung. Okey. Selain daripada tapak Ramsar untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hutan, okey, yang kedua iaitu geopark. Geopark iaitu definisi dia, geopark iaitu apa itu geopark? Geopark ini iaitu merujuk pada suatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi, okey, yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, tujuan pendidikan dan juga pembangunan lestari. Dan apakah fungsi geopark ini? Iaitu berperanan untuk mementingkan pembangunan sesebuah kawasan itu, tetapi secara lestari, maknanya secara mengekalkan alam semula jadi yang ada di situ. Jadi elemen pembangunan ini dalam konsep geopark merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Contohnya kita akan lihat di sini pemeliharaan memelihara dengan menjadikannya sebagai pusat eko-pelancongan. So nak memelihara kawasan ini, kita perlu isytiharkan dia sebagai pusat eko-pelancongan, dan untuk pemeliharaan dia seperti pemeliharaan biologi, geologi dan juga budaya. Kemudian pemeliharaan bersepadu.
antara warisan budaya, maknanya warisan ciptaan manusia, dengan alam semula jadi. So kita kena balancekan dia. Dan penggunaan sumber warisan secara lestari, maknanya secara bijaksana tanpa memusnahkan alam sekitar. Contohnya, Langkawi Geopark. Yes. Siapa nak pergi? Seriously, cikgu tak pernah pergi Langkawi Geopark. Siapa nak pergi? Jom, kita pergi nak? Siapa nak pergi Langkawi Geopark? Famous ni. Tempat ni memang famous. Best tempat tu ya. Okey. Boleh lah. Okey lah. Macam tak perhati je. Boleh lah. Okey, baik. Okey, jadi cikgu bawa kamu pergi ke, ada makanan tak? Ada. Siapa bawa makanan? Cikgu bawa kopi je. Makan angin. Nak Milo. Boleh. Ingat, belum apa-apa dah demand. Kejap. Nanti adalah tu. Saya bawa diri je. Okey. Baik, kita akan pergi Langkawi. Okey, Geopark. 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 Okey, so kita akan lihat. Main-main je. Tak apa. Faham. Okey, jom kita tengok Langkawi Geopark. Okey. Alamak. Langkawi Geopark ni Langkawi Geopark Information Center. Kat manakah Langkawi Geopark ini? Okey. So, kita tercari-cari di manakah Langkawi Geopark ini. Memanglah di Kedah. Okey. Memanglah di Kedah kan. Takkan pula lah di apa? Okay. Homestay Langkawi Geopark. Okey, kita pergi. Okey, mungkin tak jauh daripada situ. Di manakah Langkawi Geopark itu? Okey. Okey, so ada banyak tempat. Okey, tiba-tiba jadi homestay lah pula kan. Tiba-tiba jadi homestay. Okey, so adakah ianya tidak disenaraikan di sini? Geopark Hotel Langkawi Geopark. Takkan nak pergi hotel? Langkawi Wildlife Park. Okay. Di manakah Langkawi Geopark? Tak jumpa lagi ni. Hari tu cikgu cari tak jumpa. Okay. Geoforest adalah Langkawi Wildlife Park. Kat mana Geopark dia? Okay. So kita akan cari Geopark Information Center, Georgetown. Okay. Geopark. Okay. Pulau Tanjung, Pulau Timon, Homestay Langkawi Geopark. Takkan kat sini Geopark dia? Kan? Bukan. Okay. Bukan. Okay. Baik. Alright. So, sini Geoforest Park. Ni Langkawi Wildlife Park. Di manakah agak-agaknya Langkawi Geopark ni? Adakah di kawasan Pantai Talam Dua Muka? Wush, Pantai Talam Dua Muka. Pantai Talam Dua Muka. Okey, baik. Untuk melakukan pencarian ini kita kena talam muka kita kena tengok balik Langkawi Geopark ni kat mana. Okey, so kita cari informasi dia. Langkawi Geopark. Okay. So di manakah Langkawi Geopark itu? Ada pun. Discovery Center. So Geopark Langkawi berada di bawah ini. Okay. Discovery Center Langkawi. Adakah the whole Langkawi ini Geopark? Okay. Adakah the whole Langkawi ini Geopark? Kat mana di sini? UNESCO Geopark Mangrove Cruise. So Geopark Mangrove Cruise. Okay, kita boleh pergi UNESCO lah. Okay, kita boleh pergi UNESCO Geopark. Okay. Jom kita tengok UNESCO. Okay, Geopark Langkawi. Okay. Mangrove Cruise. Okay.
So kita gerak dan dia berada di sini. Okey. So di sini adalah kawasan geopark untuk kawasan yang hutan paya air masin. Okey. Tetapi kalau kita lihat di sini, lain macam lah kawasan sini. Siapa nak tak pernah tahu ada kat sini. Ah. Cantik. Kita turun tak? Kita turun. Okey, kita akan turun di mana ya? Di kawasan-kawasan di sini. Okey, cantik. Memang cantik. So kita tengok, kita turun apa yang ada di Langkawi ini. Okey, apa yang ada di Langkawi ini? Wah. Wah. Lain macam. Lain macam. Ada orang ni berkayak ni. Orang ni berkayak. Menarik. Menarik kawasan ini. Dan kalau kita pergi ke depan lagi, apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana? Oh, dia tak bagi dah. Sampai sini je dia bagi. Dia kata ni jalan mati ni. Oh, jalan mati ya. Tapi Bukit Bukau dia agak berbeza sedikit. Agak berbeza sedikit. So kalau kita lihat geopark di sini, apa yang cantiknya di kawasan ini, iaitu dikatakan kawasan ini berusia berjuta-juta tahun dahulu. Dikatakanlah berusia berjuta-juta tahun dahulu. Jadi ini menjadi bukti bahawa Malaysia adalah antara tanah, kita kata sebagai bukti tanah yang terawal di dunia. Dan sebab itu kan cikgu pernah cakap kan, sebenarnya antara tamadun terawal di dunia ada di Malaysia. Tapi ramai tak percaya. Iaitu sebenarnya kita ada tamadun yang sama lamanya dengan tamadun Mesopotamia, iaitu tamadun Sungai Batu. Kalau kamu pernah dengar, tamadun Sungai Batu tu ialah tamadun yang terdapat di Kedah. Tamadun Sungai Batu dia sama usia dengan Mesir Purba. Sama usia dengan Mesir Purba. Bayangkanlah. Sama usia. Okey. Baik. Ini antara kawasan-kawasan yang kalau kita lihat menjadi bukti wujudnya batuan-batuan ini. Okey. Maknanya kecenderungan untuk kita mengetahui bahawa ini adalah kawasan antara kawasan yang terawal wujud di dunia. Okay. So fishing, ini memanglah kawasan memancing ni memang best ni. Kawasan memancing. Best ini ni, kawasan yang untuk memancing. Memang best. Jadi, kita pun PKP pun dah nak habis. Ya, PKP pun dah nak habis. So inilah peluang untuk kamu bercuti ya. Boleh ajak pergi Langkawi. Macam. Okey. Ajak mak ayah kamu pergi Langkawi. Di Langkawi lah ni. Kan? So inilah dia Langkawi yang mana menjadi pusat pelancongan, dan Pulau Langkawi sebenarnya baru lagi sebenarnya. Pulau Langkawi sebenarnya baru wujud lagi ya. Kerana sebelum ini kita tahu bahawa Pulau Langkawi sebenarnya kita tahu adalah dia baru saja muncul pada tahun-tahun 90-an ataupun 80-an. Kerana apa? Sebelum itu dia adalah sebuah pulau yang padang jarak, padang terkukur. Kerana apa? Maknanya kawasan itu tidak ada tumbuhan yang boleh hidup. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa terkena sumpahan Mahsuri. Anda ingat lagi cerita Mahsuri? So itu kawasan di Langkawi lah. Okay. Baik. So dah gerak dah. Okay. Ni yang masuk hutan. Tadi masuk hutan ni. Langkawi. Jom macam sini. Tak ada Rahman. Tak ada. Tadi kita pergi Langkawi. Ada mangrove park apa semua. Ni kita nak pergi sini lah. Alright.
Bosan kat Langkawi. Bosan pula Langkawi. Okay lah, kita pergi Switzerland lah. Ha? Oh, yang tu. Ha. Okey, baik. Itu berkaitan dengan geopark di situ, dan ini merujuk kepada salah satu kaedah untuk usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan di Malaysia. Ya, ya. Makan malam sini kan? Baik, Bob. Baik sayang. Okey, baik. Alright. So kita dah tengok dua tempat, iaitu di Tapak Ramsar. Kelas 8 ni. Kelas 8 ni. Dari awal ni. Okey. Baik. So kita ada Tapak Ramsar dan juga kita telah lihat geopark kat sini. Dan satu lagi kita nak tengok iaitu Taman Negara. Taman Negara iaitu definisi dia, apa itu Taman Negara. Taman Negara sebenarnya adalah satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversity semula jadi kawasan berkenaan akan dipelihara dan juga dikekalkan. Biodiversity ni maksudnya adalah kita kata ekosistem yang ada di situ. Hidupan-hidupan yang ada di situ, sama ada ianya biotik ataupun abiotik, kedua-duanya masih lagi ada di situ. Dan ini merujuk kepada usaha kerajaan untuk lindungi kawasan yang ada semua binatang dan juga haiwan lah. Binatang, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan supaya kawasan itu terpelihara. Jadi peranan dia supaya dengan mengisytiharkan Taman Negara itu, maka dapat melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya serta menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan juga mempromosikan rekreasi. Taman Negara ini Taman Negara. Dan kalau kita lihat, ini contoh-contoh Taman Negara. So bagaimana pemeliharaan Taman Negara dengan menjadikan Taman Negara sebagai pusat ekopelancongan, itu satu. Menjadikan Taman Negara itu sebagai pusat ekopelancongan. Yang kedua, untuk memelihara flora dan fauna dalam hutan itu supaya tiada gangguan aktiviti manusia. Maknanya pembalakan tak boleh kat situ, pertanian tak boleh kat situ, pembalakan pun tak boleh kat situ. Jadi ini akan memelihara flora dan fauna yang ada dalam hutan itu. Ini dikatakan sebagai usaha dalam bentuk isytihar atau wartakan Taman Negara. Dan kalau kita lihat pemuliharaan, seperti kalau kita lihat perhilitan, iaitu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Itu perhilitan telah membaik pulih hidupan liar dan juga hutan. Contohnya Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah. Kuala Gandah di Pahang adalah satu tempat untuk memelihara gajah, menjaga habitat gajah. Jadi Taman Negara juga memberi perlindungan kepada monyet Belanda supaya tidak terancam spesiesnya dan juga menjadi tatapan untuk generasi akan datang. Kalau kamu pernah tengok, monyet Belanda ni dia jenis yang dia punya bulu tu warna perang-perang sikit, hidung dia macam warna oranye ke merah. Itu adalah monyet Belanda. Monyet Belanda. Dan itu yang berkaitan dengan Taman Negara. Di Malaysia banyak Taman Negara. Di Malaysia memang banyak. Ya, yang hidung besar tu, betul. Yang hidung besar tu itu adalah monyet Belanda. Monyet Belanda. Jadi kalau kita lihat daripada satu sudut lain, mungkin kita boleh pergi ke Pusat Konservasi Gajah. So mungkin kita boleh pergi Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan. Di mana tu? Jom kita gerak. Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah.
Inilah dia. Okey, National Elephant Conservation Centre Kuala Gandah. Okey, Kuala Gandah National Elephant Conservation Centre, dan juga kawasan ini kalau kita lihat kawasan untuk pemeliharaan gajah dan adakah tempat-tempat dia untuk kita tengok. Okey, sebenarnya cikgu pun sendiri tak pernah pergi tengok. So mungkin kita boleh pergi tengok. Okey, berkaitan dengan kawasan pemeliharaan gajah. Okey. Oh, ada orang lah pula. Okey, baik. Okey, ini macam muzium dia je kan. Macam muzium saja kan. Okey. Okey, kita akan pergi tengok ke atas untuk kita lihat kat mana kat kawasan yang mungkin kita boleh lihat kawasan konservasi untuk untuk gajah ini. So antara kita boleh lihat, mungkin kita boleh lihat di sini, okey, berkaitan dengan okey. Okey. Okey, setakat ini kita tak nampak lagi mana-mana gajah. Okey. Okey. So ke ada di sebelah sana. Okey. Oh, ada tu tu dia. Okey, pusat pemeliharaan gajah. Oh, kita nampak ada banyak gajah. Dan untuk pengetahuan kamu sebenarnya, gajah dulu adalah sebahagian daripada alat pengangkutan utama orang Melayu. Alat pengangkutan tau. Maknanya gajah-gajah dulu berjaya dijinakkan dan digunakan sebagai pengangkutan. Orang dulu. Cikgu pernah ceritakan rumah orang Melayu dulu kan dia kenapa dia punya, kalau kamu pernah balik kampung, rumah orang Melayu lama-lama dulu, kenapa dia punya tiang bawah rumah dia tinggi? Dia ada tiang, kemudian tinggi, kemudian baru ada lantai, kemudian baru ada dinding, kemudian baru ada bumbung kat atas. So bawah rumah dia tu tinggi. Baik, kamu tahu kenapa bawah rumah dia tu tinggi? Kerana, okey, supaya gajah boleh lalu. Satu. Anak gajah boleh lalu. Satu. Yang kedua, bila rumah tu tinggi, okey, dekat dinding dia tu kadang-kadang ada dikatakan sebagai pintu. Ada pintu kat dinding tu, ada pintu, macam ni rock habis. Okey, baik, dia ada pintu kat situ. Okey, dan gajah tu kalau orang tu naik, okey, orang Melayu dulu dia naik gajah, dia akan berhenti kat tepi tu, okey, tepi pintu tu, kemudian dia terus lompat masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Jadi dia tak ada tangga situ. Sini tak ada tangga. So ini adalah pintu khas untuk masuk melalui gajah. Itu rumah orang dulu. Ya, betul. Orang dulu memang jinak, pandai menjinakkan gajah. So kalau kita lihat, ini antara contoh bagaimana orang-orang kita dulu, orang-orang kita sekarang ni lah, bagaimana mereka menjinakkan gajah, dan ada pertunjukan gajah lagi kau. Iaitu di mana? Di Kuala Gandah. Ni. Kuala Gandah. Ramai pelancong-pelancong kita tengok. Dan yang kelakarnya adalah kebanyakan pelancong-pelancong yang menonton ini adalah pelancong-pelancong daripada luar negara. Sayangnya orang-orang tempatan kita jarang datang untuk menonton ataupun datang untuk melihat mana-mana persembahan berkaitan dengan gajah. Jarang jarang sangat. So ini antara yang ada di tempat ini, dikatakan sebagai apa tahu? Inilah dia dipanggil eco pelancongan, iaitu pelancongan untuk menikmati keindahan alam, menikmati flora dan fauna, menikmati pemandangan haiwan dan belajar tentangnya, iaitu pendidikan. So ini eco pelancongan yang mana di Malaysia sebenarnya sangat-sangat penting lah eco pelancongan ini. Eco pelancongan. Baik. So kalau kita lihat, itu merujuk kepada apa yang telah kita pelajari ini, iaitu Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah. Dan ini merujuk kepada kawasan dalam taman negara. So bila diisytiharkan kawasan itu, orang tak boleh memburu gajah,
Malah kalau dah jumpa gajah, orang akan bawa gajah itu untuk dipelihara. Jadi tak adalah isu-isu kata apa kita kata kepupusan gajah, tak ada. Sebab kita ada pusat konservasi. Selain daripada pusat konservasi gajah, kita ada Taman Negara Bako di Sarawak dan juga kita ada Taman Negara Pulau Pinang. Jadi ini antara kita kata sebagai kawasan-kawasan yang telah diisytiharkan sebagai taman negara untuk menjadi kawasan pusat pemeliharaan dan pemuliharaan. Baik. So kita akan masuk kepada pembangunan lestari. Okey, namun tak sempat untuk kita masuk pada hari ini. Namun apa yang kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, iaitu kita telah lihat okey apa itu pemeliharaan, apa itu pemuliharaan, dan kita telah lihat antara usaha pemeliharaan dan pemuliharaan ini iaitu tapak Ramsar, taman negara dan juga geopark. So kita dah tengok 3 dah. Okay, tapak Ramsar, taman negara dan juga geopark. Kita nak tengok nanti iaitu pembangunan lestari. Namun kita akan lihat pada kelas seterusnya. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Ada sebarang soalan sebelum kita tamatkan kelas? Okey. Ya, ada sebarang soalan.